Assalamualaikum kepada semua yang sedang menonton YouTube channel Nova Studios. Okey, kepada siapa yang belum kenal saya lagi, saya adalah Red Nova. First kali saya nak ucapkan terima kasih kepada siapa yang tengok video-video saya minggu lepas, 2 minggu lepas. Alhamdulillah, ini sangat membantu saya lah dalam untuk menaikkan channel YouTube saya ni. Okey, dalam video kali ni seperti yang saya janjikan minggu lepas, saya nak ceritakan tentang tarian klasik. Tapi saya ada sambung sedikit lah pasal tarian tradisional minggu lepas sebab ada dua tarian yang saya tertinggal, yang saya terlupa nak ceritakan sebab yalah, siapa yang ada baca subscription dekat bawah, korang tahulah sebab saya ada mood down sikit. Kepada siapa kawan-kawan saya yang dah tengok video ni, yang saya dah ceritakan kenapa sebabnya saya down, aku harap sangatlah korang tak bocorkan, korang tak ceritakan dekat orang kenapa aku down, okay? Yang lain janganlah buat speculation sendiri. Biarlah saya settlekan masalah saya sendiri. Bukan masalah besar mana pun, masalah kecil je. Tapi itulah, bila masalah tu timbul, semangat kita akan down lah. Macam mana pun akan down. Tapi kerja kita tetap kena teruskan. Tak kisah macam mana sakit, tak kisah macam mana stres, macam mana tensionnya kita, tetap kita kena teruskan sebab ini adalah punca rezeki kita. So, seperti biasa, kalau korang rasa was-was dengan information yang saya ceritakan pada hari ni, boleh korang tanya pada orang yang lebih pakar, yang lebih arif tentang tarian-tarian ataupun tentang information yang saya ceritakan pada video-video saya. Kalau rasa video tu salah, saya minta maaf. Kemungkinan orang tu salah bagi information ataupun saya yang salah dengar dengan information yang orang tu bagi. Kalau betul, Alhamdulillah, korang dapat ilmu. Saya pun dapat pahala sebab menyampaikan ilmu. Okey, first kali saya nak ceritakan tentang tarian tradisional Sabah. Tarian tradisional Sabah ni, dia ada banyak juga. Dia ada tarian daripada suku kaum Bajau, daripada kaum Murut, daripada kaum Suluk. Dan ada banyak lagi suku kaum dekat Sabah yang ada tarian tradisional tersendiri. Tapi hari ni saya nak ceritakan tentang satu tarian yang sangat popular. Even dekat Malaysia, orang tahu tarian Sabah yang paling popular adalah tarian Sumazau ataupun tarian Sumayau. Tarian Sumazau ni dia berasal daripada perkataan Kadazan. Sumayau ni daripada perkataan dusun. Tapi tarian Sumazau ni adalah tarian tradisi bagi suku kaum Kadazan Dusun. Cuma sebutannya berbeza daripada segi bahasa Kadazan dan juga bahasa Dusun. Tarian Sumazau ni biasanya dipersembahkan dalam perayaan Tadau Keamatan. Ataupun dalam bahasa Malaysia dia adalah perayaan Hari Penuaian. Tadau tu bermaksud hari lah. Keamatan tu maksudnya penuaian ataupun tuai ataupun menuai. Saya tahu sikit-sikit lah bahasa dusun sebab ialah mak orang Sabah. So saya pun selalu juga bila balik kampung dekat Sabah jumpa sepupu dekat Beluran, dia adalah ajar sikit-sikit bahasa dusun, bahasa Kadazan dusun sebab penduduk Beluran kebanyakannya adalah daripada suku kaum Kadazan dusun. Saya tahu sikit je lah, tak banyak pun bahasa dusun yang saya tahu. Kata berdialog dengan orang dusun tu pun saya tak lancar sebab tak belajar habis, tahu sikit-sikit je perkataan dia. Okey, tarian Sumazau ni ataupun dalam bahasa dusun dia adalah tarian Sumayau. Penari dia tak tetap. Ikut suka diorang lah nak menari ke tak. Tapi mesti berpasangan. Kalau lagi ramai, lagi meriah lah. Pesta keamatan tu kan. Biasanya pesta keamatan ni pada bulan 5. Tarian Sumazau ni sebenarnya adalah satu tarian yang mengucapkan kesyukuran yang berkait dengan
kegiatan menanam, menuai padi, ada juga yang untuk menolak bala dan menghalau semangat-semangat jahat yang cuba merosakkan tanaman padi diorang. Bagi siapa yang tak tahu tarian Sumazau ataupun tarian Sumayau ni macam mana, korang boleh tengok dekat YouTube. Ada je, saya dah pernah tengok. Memang best gila lah. Boleh katakan ini, kalau saya membesar dengan tarian ni, saya membesar dengan perayaan ni, saya boleh kata ini antara perayaan, ini antara tradisi yang paling best lah bagi saya. Sebab dia lagi ramai, dia lagi seronok, lagi ramai, dia lagi meriah. So, dia, saya tak tahu nak ceritakan macam mana. Saya tak tahu macam mana nak terangkan dekat dalam video, nak terangkan dengan kata-kata. Korang kena tengok sendiri, baru korang tahulah. Memang meriah gila, memang seronok lah saya boleh kata. Okey, sekarang ni saya nak masuk ke tarian di negeri Sarawak. Tarian tradisi negeri Sarawak sebenarnya ada banyak. Dia ada daripada suku kaum Bidayu pun ada. Suku kaum Iban ni yang saya akan ceritakan pada hari ni, iaitu tarian ngajat. Tarian ngajat ni tarian yang popular di kalangan orang Iban di negeri Sarawak. Tarian ngajat ni dia sebenarnya banyak jenis. Dia ada ngajat induk, dia ada ngajat lesung, dia ada ngajat semain, dia ada ngajat kota. So sebenarnya banyak jenis tarian ngajat ni. Tarian ngajat ni dia biasanya dipersembahkan semasa sambutan perayaan Hari Gawai. Siapa yang tak tahu Hari Gawai tu apa, korang tengoklah balik kalender. Biasanya ada je dekat kalender tu tulis Hari Gawai tu bila. Hari Gawai ni, Hari Gawai Hari Gawai ni dia lebih kurang macam hari keamatan lah. Tapi Hari Gawai ni dia hari selepas musim menuai dekat negeri Sarawak. Tapi pada zaman dulu, tarian ngajat ni dimainkan selepas diorang balik daripada berperang. Kalau korang tengok pakaian daripada tarian ngajat, dia ada macam perisai dia, dia ada parang dia. Korang akan tahulah tarian ni pada zaman dulu memang untuk pahlawan-pahlawan yang kembali daripada berperang. Kalau korang nak tahu macam mana rupa, macam mana gaya tarian ni, memang seriously saya cakap tarian Sabah dengan tarian Sarawak memang antara tarian tradisi yang paling cantik dalam Malaysia. Korang carilah dekat YouTube, ada je video tarian tu. Seriously, memang cantik, memang terbaik lah. Okey, sekarang ni saya nak terus masuk ke tarian klasik, which is tarian klasik yang pertama ni adalah tarian twist. Siapa yang tak tahu tarian twist ni tarian apa, korang tengoklah balik cerita-cerita P. Ramlee, korang tahulah tarian twist ni macam mana. Okey, tarian twist ni sebenarnya dia diinspirasikan daripada satu genre muzik klasik, which is genre muzik rock and roll pada zaman Elvis Presley punya kenaikan nama itulah. Daripada tahun 1959 ke zaman 60-an, tarian ni jadi kegilaan seluruh dunia, termasuklah tanah Melayu. Kalau korang pernah tengok filem P. Ramlee, mana yang ada macam diorang pergi pesta ke, diorang pergi night club ke, diorang pergi disco ke, mesti akan ada punya lah tarian twist ni pada zaman dulu. Macam yang korang pernah tengok, kalau Pak Maun tu, itu sebenarnya Pak Maun punya tarian tu pun salah satu daripada tarian twist. Tapi
Dia cipta sendiri tarian tu. Tarian Pak Maun tu. Tu yang sampai sekarang orang masih ingat lagi Pak Maun punya tarian. Pak Maun memang saya boleh kata respect gila Pak Maun. Sampai sekarang orang masih lagi kenal Pak Maun. Siapa budak-budak zaman sekarang tak tahu Pak Maun tu apa, korang carilah filem Nasib Doremi dekat mana-mana platform ke, dekat Facebook ke, dekat YouTube ke. Kalau Astro ada buat ulangan filem Piramli Nasib Doremi, korang tengok lah. Memang ada tarian Pak Maun tu. Tapi jangan korang jadi mental macam Pak Maun tu ya. Gila perempuan. Asal nampak perempuan dia confirm nak ngayat, nak try je. Jangan jadi macam tu. Kalau mana yang dah ada pasangan tu, ingat-ingatlah sikit. Anak bini ke, girlfriend korang ke, tunang korang ke, ingat-ingatlah. Sama juga dengan perempuan. Jangan korang kata laki dia yang selalu curang. Janganlah pula korang yang dah ada boyfriend, yang dah ada suami, yang dah ada tunang, pergi menggatal dengan laki lain. Kalau korang berjanji dengan pasangan korang nak setia sehidup semati, tapi korang tak tunaikan, sudahnya korang tak setia, korang pergi curang, jatuh hukumnya dosa tau. Korang mungkir janji tu, tergolonglah korang dalam kalangan orang-orang yang munafik. Sebab Rasulullah pernah berpesan, salah satu daripada ciri-ciri orang yang munafik adalah orang-orang yang berjanji tapi tak tunaikan. Kalau dia janji dan dia tunaikan, kemungkinan dia akan tunaikan tapi lambat, itu boleh dimaafkan. Kalau dia berjanji tapi dia tak tunaikan langsung, itulah dia orang munafik. So jangan sesekali buat perangai tu. Okay? So berbalik kepada tarian twist ni, siapa yang tak tahu, boleh je pergi dekat filem-filem Piramli pada zaman dulu. Dekat dalam Nasib Silabulabi ada, Nasib Doremi pun ada. Banyak sebenarnya tarian twist yang pernah Piramli selitkan dalam filem-filem dia. Kalau dulu saya kata tarian ni agak kelakar, bagi budak-budak zaman sekarang pun diorang akan kata agak kelakar. Tapi bila korang dah membesar, baru korang tahulah seni tarian twist ni macam mana. Sebab bagi saya, tarian tu saya tak boleh buat sebenarnya. Nampak macam senang, tapi sebenarnya dia bukannya sesenang yang kita tengok, bukan sesenang yang kita nampak. Dia ada juga step dia, dia ada juga pergerakan-pergerakan dia yang kita susah nak ikut. Saya dah cuba, seriously lah, memang susah. Okay, habislah tadi pasal tarian twist. Sekarang ni saya nak terus masuk ke tarian retro, which is tarian ni adalah pada era 70-an, 80-an sampai ke 90-an. Bagi siapa yang tak tahu retro ni apa, macam saya pernah terangkan dulu dekat episod pertama video saya tentang muzik. Retro ni adalah lifestyle, retro ni juga adalah genre muzik. So, lifestyle ni termasuklah dengan tarian. Ada satu filem yang arwah Acik Spin ada berlakon dekat dalam tu. Itu salah satu filem klasik berwarna yang saya tengok. Ada satu scene tu dia pergi disco. Waktu zaman dulu-dulu, zaman klasik tu, dekat situ diorang akan ada lagu-lagu Daddy Cool, lagu-lagu pop lama-lama lah, pop ye. And then diorang start dengan tarian diorang yang cucuk langit tu kan. Itu adalah tarian retro sebenarnya. Dia ada banyak step tarian retro ni. Kalau korang nak belajar tarian retro ni, boleh je buka YouTube, boleh je buka Google, ada je diorang tunjukkan tarian retro ni macam mana. Siapa yang minat dalam bidang tarian ni, korang kena tahu tau. And then korang kena belajar setiap tarian yang ada mengikut zaman. Tak kisahlah korang kata, saya bukan nak belajar tarian ni pun, saya bukannya nak jadi penari profesional pun. Tak kisah. Tapi kalau korang nak step korang cantik, korang kena belajar tarian-tarian ni. Saya pun cuba nak belajar tarian retro ni, tapi seriously susah kot. Saya boleh kata saya ada basic tarian. Saya tahu koreografi, saya tahu macam-macam lah jenis tarian. Dubstep of course sebab saya minat.
tektonik saya belajar tarian daripada tektonik, kemudian pindah ke popin. Shuffle jangan harap, saya tak dapat. And then crumping pun saya belajar. Actually crumping tak susah mana pun, sebab crumping tu kau main hentam tapi ikut muzik. Dia bukannya hentam yang ikut suka hati kau ke tak. Dia ada step dia. Crumping ni korang boleh create korang punya step sendiri, tapi dia agak susah sebab dia bermain dengan otot, dia bermain dengan urat. So kalau korang nak main step crumping ni, saya nasihatkan jangan hentam ikut suka hati lah. Korang kena tahu basic juga dalam segi tarian. And then korang kena belajar menari ikut beat. Mana yang dah tahu basic tarian, yang mana yang belajar menari, tu tak ada masalah. Tapi mana yang baru nak belajar tu, korang kena tahu, korang kena belajar daripada zaman twist, zaman retro sampai ke zaman pop. Okey, tarian pop ni pula, dia wujud dah lama, pada tahun 1980. Cuma dia sampai ke tanah Melayu pada tahun 90-an. So, tarian pop ni pula, yang macam korang tengok Michael Jackson, yang macam kalau korang tengok tarian-tarian daripada luar negara yang pada zaman dulu-dulu lah, pada culture music pop ni tengah naik pada waktu tu. Dari situlah naiknya pelbagai tarian moden sampailah sekarang. Bermula dari pop classic dance. And then kalau korang pernah tengok lah cerita Mr. Bean, ada satu episod tu yang dia keluar dengan awek dia pergi tengok magic show tu. And then awek dia merajuk kan, sebab dia buat perangai atas pentas. So awek dia rasa malu lah waktu tu. And then kat sebelah pentas persembahan magic tu adalah disco. Kalau korang perasan lah, masa Mr. Bean masuk tu, ada seorang mamat dekat belakang dia. And then Mr. Bean cuba nak tiru tarian dia. Itulah sebenarnya tarian pop. And then sampailah sekarang ni, tarian pop makin berkembang, makin diperluaskan dan makin diorang create a new step. Ini salah satu kelebihan pop dance ni, sebab korang boleh create tarian korang sendiri, tapi kena tahu koreografi, kena tahu basic step lah. Jangan korang main hentam macam crumping. Bukannya senang-senang korang nak hentam kromo, korang nak buat letak atas pentas. Bukan. Kalau korang pernah tengok lah show seorang penyanyi Amerika, Usher, korang tahulah, dia pun salah seorang daripada penari pop. Sampai sekarang saya boleh kata dia the best dancer lah, boleh kata. And then macam saya cakap tadi, dari tarian pop ni lah berkembangnya ke tarian moden. Tapi itu nantilah minggu depan. So buat masa ni, ini sajalah perkongsian bagi video tradisional. 2 video tradisional saya ada ceritakan tadi, dengan 3 tarian klasik pada zaman dulu. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh search Google, korang boleh tanya orang yang lebih arif, lebih pakar dalam bidang tarian ni. Jangan pula korang pergi tanya ketua kampung ke Tok Imam pula pasal tarian ni. Ada kau kena kejar dengan parang sekejap lagi kang. So itulah dia video kali ni tentang tarian tradisional dengan klasik. Sorry sebab video kali ni tak ada kisah seram yang saya ceritakan. So till next time, bye.